Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kekuatan dan kesihatan, yang mana ianya merupakan satu perkara yang amat penting di dalam diri kita. Kenapa ramai orang yang leka ataupun ramai yang terlalai dengan apa yang Allah beri kesihatan, ya, dan kehidupan ini. Kerana kita mengingatkan sihat kita sebelum kita sakit dan hidup kita sebelum kita mati. Kerana semuanya itu akan kita hasil pada hari tersebut, baru kita menyesal ataupun tidak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kesihatan kita pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beramal, terus menuntut ilmu, terus menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik, sehingga hari yang kita harapkan Allah berikan yang terbaik, maka kita dapat yang terbaik. Maka bersama-sama kita membina diri kita menjadi seorang yang soleh untuk membeli syurga Allah yang terpilih, yang tidak didapati melainkan dengan mengikut kehendak Allah dan kehendak Allah, ya. Lepas tu mengikut jejak Rasulnya. Baik, insya-Allah. Hari ini kita sambung balik dalam pelajaran kita yang masih membahaskan ensiklopedia akhlak salaf, ya, tentang berkaitan dengan akhlak-akhlak ulama ataupun generasi tiga yang terbaik, yang menjadi contoh kepada kita, yang menjadi ikutan kepada kita, yang golongan ini adalah golongan yang terpilih, golongan yang telah diberikan satu jalan yang terbaik, yang sehingga Rasulullah SAW mengiktirafkan mereka itu adalah golongan yang bakal menduduki syurga, terutamanya para sahabat radhiyallahu anhum, diikuti dengan tabi'in dan tabi'in. Maka insya-Allah kita berusaha. Kita berusaha menjadikan diri kita yang terbaik. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Kita berusaha untuk mendapat yang terbaik dari sisi Allah, yang mana Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, kita lihat balik pelajaran kita yang sekarang ini berada muka surat 190. Ya, masih lagi kita membicarakan tentang akhlak-akhlak yang terbaik ini, di mana kalau kita lihatkan balik tentang tajuk besarnya bab kasih sayang, kita telah bicara yang pertama ialah bagaimana semua mendambakan kasih sayang. Dan sekarang kita masuk yang kedua, Allah menyayangi hamba yang penyayang. Ya, Allah menyayangi hamba yang penyayang, maka kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba-hamba penyayang ini, dia adalah datang daripada jiwa-jiwa yang ikhlas, jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang mengharapkan kebaikan kepada orang-orang lain, maka insya-Allah, ya, kebaikan pada diri ada, maka dia akan mendatangkan kasih sayang yang mendalam pada hamba-hambanya, ataupun pada di sisi Allah pada hamba-hambanya. Allah adalah Rabb yang Maha Penyayang. Satu kalimah yang agak menarik, dia mukadimahkan Allah adalah Rabb. Satu kalimah yang kita dah bahaskan, kalimah Rabb ini bukan sebarang kalimah. Kalimah Rabb itu mengisyaratkan dialah Tuhan yang maha hebat, maha agung, maha kuasa, maha kemuncak segala-gala kehebatan itu dimiliki oleh Allah. Jadi Allah adalah Rabb yang Maha Penyayang. Sayangnya diistilahkan dengan rahmat yang cakupannya amat luas dan menjamahkan semua ciptaannya. Yakni kasih sayang dimaksudkan dalam beberapa istilah, maka salah satu istilahnya dengan rahmat. Ya, rahmat Allah yang diberikan kepada manusia ini, makhluk Allah semua sekali, maka kita melihat bagaimana Allah menjadikan makhluk-makhluk ini dengan keadaan yang istimewa. Ya, walaupun kita menyaksikan manusia ataupun jin ini menderhaka kepada Allah, tetapi Allah masih lagi mendahului rahmatnya. Dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, walaupun kita buat dosa, berbagai-bagai dosa kabair, ya, dosa besar,
namun dia tetap masih lagi mengampunkan kita, masih lagi membuka pintu taubat, masih lagi memberi makan, masih lagi memberi minum, masih lagi memberi nafas. Berarti begitu dahsyat pemberian Allah kepada kita. Tetapi adakah kita mengambil perhatian? Dalam hal apa saja, dia tabarakallahu ta'ala selalu mendahului rahmat atas murka. Bahkan ditegaskan bahawa rahmatnya mengalah murkanya. Maksudnya, rahmat itu didahului. Dia tidak akan mendahului kemurkaannya. Kita ni kadang-kadang bila dah sampai satu tahap stres, kita perasaan kita marah, maka kita akan mendahului kemurkaan, kemarahan kita. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Dia tetap mendahulukan rahmat dia. Oleh kerana tu kadang-kadang kita pun pening. Macam mana orang kafir yang derhaka pada Allah masih lagi dengan dapat kekayaan, masih lagi dengan kehebatan. Sehingga Nabi Musa mengatakan kepada Allah, Ya Allah, engkau berikan kehebatan kepada Fir'aun. Dengan kekayaan dia, kekuatan dia, segala-galanya. Sedangkan Musa waktu tu tak ada apa-apa dah. Ya, hanya ada sedikit saja hartanya. Ya, begitu sekali. Namun Allah bukanlah menghinakan Nabi Musa. Tetapi Allah jadikan kekayaan, kesenangan itu sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang terbaik di antara kita ini amalan kita. Kaya ujian, miskin ujian. Kaya diuji dengan ujian yang begini. Ya, orang kafir, dia akan berbangga. Dia kata, aku kafir pun aku dapat semuanya. Ya, betul. Allah bagi kamu. Tetapi bukanlah Allah bagikan itu untuk kamu bersenang lenang sesuka hati, tak. Tetapi dibagikan kamu supaya kamu berfikir nikmat Allah yang kamu dapat ini. Ingat, kamu akan sampai satu hari, hari tua atau hari kematian. Yang confirm kematian itu kan sampai. Subhanallah, ya. Baik, kita lihat. Rahmat Allah yang kita rasakan di dunia hanya satu dari 100 rahmatnya. Dia menyimpan 99 rahmat lain dan baru diperlihatkan kepada kita kelak pada hari kiamat. Berarti satu rahmat yang diserahkan kepada kita di semua seluruh alam semesta, ya, dibagikan kepada kita rahmatnya itu hanya satu daripada 100. Tuan-tuan dan perempuan boleh fikirkan. Kalau satu dari 100, berarti nilai yang terlalu kecil sangat-sangat. Tidak ada nilai, bak kata orang, sikit sangat nilainya. Saya bagi contoh. Ya, saya bagi contoh. Setitik minyak, ya, motor tu berbandingkan dari 1 liter minyak motor. Agak-agak setitik minyak motor tu berfungsi untuk menggerak, ataupun kita katakan 1 mililiter. Ya, 1 mililiter minyak motor tu tak berfungsi sebenarnya. Tapi itulah nilainya. Ya, Allah nak menceritakan kepada kita, bila dia bagi 100 rahmat dia nun di akhirat, berarti tuan-tuan dan perempuan, nikmat yang tak dapat digambarkan oleh kepala otak kita ni. Ya, tak boleh digambarkan kehebatan satu kerajaan yang dikatakan 100% totalnya memang hebat. Maka kita boleh nampak, ya, boleh nampak dah. Kita orang yang insya-Allah berakal boleh memikirkan perkara yang begini. Setitik berbandingkan dengan sebelanga ataupun satu botol. Itu nilaian yang diberikan. Okey, nah minum air setitik sirap dengan nah minum air sebotol sirap. Lain. Nah ambil makan 1 biji nasi berbanding dengan sepinggan nasi. Lain. Itu nilaian di akhirat. Tapi kita ni hidup di dunia ni, kita rasa itu pun dah Masya Allah hebatnya. Ya, apa yang Allah beri itu dah dahsyat sangat-sangat dunia. Tetapi di akhirat nanti kita akan menyaksikan iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu lihat dan kamu lihat lagi, kamu dapati nikmat dan kerajaan yang begitu dahsyat yang Allah sediakan nun di alam sana. La haula wala quwwata illa billah. Ya, amantu. Ya, saya beriman dengan risalah tersebut. Bahawa nun di sana kemuncak kehebatan dan keagungan. Oleh kerana itu bersabarlah kita. Ya, apa yang kita hadapi sekarang ini, bersabarlah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Allah ampunkan kita dan Allah berikan kebaikan kepada kita. Ya, rahmat Allah itu besar. Kadang-kadang ialah jiwa kita ni, ya, syaitan membisik, nafsu membisik. Jadi kita terjebak dalam perkara-perkara yang tercela.
Ya, kadang-kadang dengan banyak perkara orang sakit hati kita dan berbagai-bagai, maka di situ kita rasa tak mampu untuk berhadapan, melainkan kita pun melawan. Bila kita melawan, di sana akan datang fitnah yang baru. Bismillah. Maka oleh kerana itu bersabar. Rasulullah mampu untuk memiliki emas satu bukit Jabal Uhud, tapi dia tidak mau. Kenapa? Kerana dia memikirkan di akhirat lebih berharga. Emas sebanyak Jabal Uhud itu boleh dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah bila disebutkan dalam hadis, kalaulah dunia ini berarti ataupun berharga di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk. Ya, siapa yang pernah menimbang sayap nyamuk ni, dia tak boleh ditimbang dengan kilo-kilo biasa ni atau nilaian emas, tak boleh. Dia kena gunakan satu sistem yang tersendiri kerana terlalu ringan. Ya, jika ditimbang sebesar sayap nyamuk itu berharga di sisi Allah, maka dunia ini tidak akan dimiliki oleh orang kafir walaupun setitik air. Setitik air pun mereka tidak akan boleh meminumnya. Kenapa? Jika dunia ini berharga di sisi Allah. Tetapi bila Allah bentangkan dunia ini dengan segala nikmat yang kita rasakan, maka ini mengisyaratkan Allah ini Maha Rahmat dan dia tidak akan, maksudnya harga di sisi Allah tidak ada nilai. Ya, kan orang kafir dapat lebih banyak daripada orang beriman kan. Tetapi ingat tuan-tuan dan perempuan, bila kita kembali ke alam akhirat nanti, kita adalah orang yang akan diberikan segala kemuncak nikmat. Ingat, seperti mana yang kita dah terangkan dalam pelajaran yang lepas, bahawa apabila kita, semuanya bermula di dunia lah, senang cerita kita bermula di sinilah. Bermulanya kita dicabut nyawa di alam barzah, di hari nazak itu. Ya, kalau baik kita, baiklah, insya-Allah perjalanan akan baik. Kubur memainkan peranan penentu kita di alam akhirat. Yang ni dunia, kemudian ke kubur. Bila kubur tu dah selesa, kita tak tahu ya. Orang luar pun tak tahu, orang dalam kubur je yang tahu hakikat dia. Maka kita akan berada di mahsyar, maka di situlah nampaknya kebaikan-kebaikan tersebut. Jika kita dipakaikan pakaian yang Rasulullah mengatakan kita akan dibangunkan di akhirat kelak tanpa berpakaian, tanpa khitan dan tanpa berkasut. Ya, orang yang pertama sekali yang diberikan pakaian itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Maka mengisyaratkan kedudukan Nabi Allah Ibrahim itu tinggi, dan orang seperti Rasulullah, para nabi, para rasul dan para nabi itu memiliki pakaian. Mereka itu adalah tanda-tanda orang yang baik. Dan kita mendengarkan hadis mengatakan para syuhada pun yang bangun dengan badannya penuh dengan darah, berpakaian syahidnya itu pun dengan di antara orang yang terbaik. Orang yang bangun mati di waktu melakukan haji dan umrah, bangun dalam bertalbiah memakai pakaian ihram. Ini menandakan mereka-mereka ini yang terbaik. Dan kita mengharapkan kita termasuk di mukaddimah itu adalah terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita berada di mahsyar nanti, di awal mukaddimah dalam keadaan baik, insya-Allah sampai penghujung baik. Itu kaedah dia. Itu kaedah di mahsyar, tidak di dunia. Lahir-lahir misalnya anak orang bangsawan, tapi belum tentu di akhirnya dia selamat. Ya, belum tentu di akhirnya dia bangsawan. Okay. Lahir di bawah misalnya anak, di zaman-zaman cerita zaman dulu, anak seorang raja tapi kesudahannya menjadi pelarian. Begitu berlaku. Okey, nak menceritakan kepada kita di akhirat tu lain. Apabila kita berada di permulaan mahsyar itu, kaki kita ni mengikut hadis, siapa yang ada peluh sampai buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, kita tak kena peluh-peluh tersebut, maka itu tanda kita orang yang baik. Perjalanan kita akan selesa. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan kita terapung-apung, tak tahu nak ke mana. Senang je, ikutlah Allah dan Rasul, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Rahmat Allah kita rasakan di dunia hanya 1 dari 100 rahmatnya. Dia menyimpan 99 rahmat lainnya dan baru diperlihatkan kepada kita kelak pada hari kiamat. Akan diperlihatkan. Saya beriman dengan akan diperlihatkan amalan-amalannya yang Allah katakan ini ataupun rahmatnya. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, jika Allah boleh mengeluarkan seorang ahli kabair ataupun orang yang berdosa besar, ya, tetapi dia beriman daripada neraka tanpa sebab.
Itu merupakan satu kehebatan yang Tuhan yang bersifat yang maha tinggi dan maha pemurah dan maha pengampun, dan dia memiliki rububiyah, dia boleh buat apa yang dikehendakinya. Ya, subhanallah. Pasal dalam bicarakan sifat Allah, kenallah Allah dengan sebaik-baiknya. Bila kita kenal Allah dengan sebaik-baiknya, rasa rindu dendam tu akan muncul. Ya, rasa rindu dendam tu akan muncul. Baik. Rasulullah bersabda, "Inna Allah khalaqa yawma khalqa samawati wal ard mi'atu rahmatin, kullu rahmatin tabaqa. Tibaqa ma baina as-sama'i wal ardi faja'ala minha fil ardi rahmatan fabiha ta'tiful walidatu ala walidaha wal wahshu wat tayru ba'daha ala ba'din fa idza kana yaumal qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ketika Allah mencipta, sesungguhnya pada hari ketika Allah mencipta langit dan bumi, dia juga menciptakan 100 rahmat kasih sayang. Setiap rahmat yang diciptakannya seluas jarak yang terbentang antara langit dan bumi. Kemudian Allah meletakkan satu rahmatnya di bumi. Dengan satu rahmat itulah seorang ibu menyayangi anaknya. Binatang-binatang buas dan burung-burung saling mengasihi antara sesama. Pada hari kiamat Allah akan menyempurnakan 99 rahmatnya. Dengan satu rahmat itu maka genap menjadi 100 rahmat. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang Allah khabarkan ini? Satu benda yang mengkagumkan, menghairankan, dan kita bagi orang yang beriman, kami beriman tanpa banyak bicara dan kami faham apa yang Allah maksudkan, ialah untuk menceritakan rahmat Allah itu turun ke bumi hanya satu daripada 100. Dan dikatakan satu daripada 100 bagi ibu-ibu ataupun bapa-bapa mungkin faham. Apabila Allah bagi misalkan, di situlah satu itu dicampak kepada seorang ibu. Ya, ibu dengan baby ni bagaimana? Tuan-tuan dan perempuan, kasih sayang seorang ibu dengan anak dia tak sama dengan kasih sayang seorang bapa dengan anak. Ya, kurang sedikit. Ya, kerana sifat seorang yang melahirkan anak tu, walaupun waktu dia mengandung tu dengan pantang pula, dengan ngidam itu, ngidam ini, ya subhanallah, berbagai-bagai mengidamnya tu, kadang-kadang kita tak terbayang. Tetapi kesakitan itu ibu yang menanggungnya. Bapa memang dia caring, dia risau, dia pun apa, tetapi dia tak menyatakan. Tapi seorang ibu mampu dia menanggung tu dalam keadaan karih, yang Allah kata dalam Quran, kadang-kadang tak suka, kadang-kadang bukanlah benci tapi tak larat. Pasal waktu dia mengandung tu, dah lah lepas ni tak nak beranak lagi abang, dah lah inilah 2 cukup lah. Lepas tu beranak lagi. Oh, yang ketiga cukup, dah taubat tak nak beranak. Keempat pula keluar. Ya, pasal apa? Sifat dia waktu mengandung tu sakit sangat. Ya, saya nak terang pun tak boleh terang, kita sakit perut juga, ya, tapi tak boleh nak terang sakit dia macam mana. Ya, kalau terang kan salah, memang salah. Kerana kita tak mengalami sakit tersebut. Tetapi wanita-wanita itu, pasal saya agak simpati dia. Bukan simpati apa, kalau waktu zaman isteri saya mengandung, kita akan volunteer lebih, maksudnya kita tak berkira sangat. Ya, misalnya yang pertama tu dia nakkan makan yang jenis minum air kacang soya. Ya, berkotak-kotak dibelinya, kita beli kan. Pasal apa? Nak minum air kacang soya. Ya, 1 minggu habis 12 kotak besar tu, habis. Ya, kerana apa? Nakkan soya. Kita tak sampai hati. Lepas tu yang kali kedua pula dengan nak makan pedah. La ilaha illallah, cili burung tu dimakan. La ilaha illallah, tak boleh terbayangkan. Ya. Lepas tu adalah beberapa, kita menyaksikan dalam keadaan begitu, lepas je beranak, dia tak ada dah. Tak suka pun benda-benda tu. Ya, ini satu benda yang agak menarik bagi saya. Macam alhamdulillah Allah bagikan anak saya mengandung sekarang ni, dia dah terindu sangat nak makan steamboat misalkan. Ya, kesian kat dia. Okey, jom pergi. Kita tahu jiwa seorang ibu tu bukan dia nak sangat, tapi berkaitan dengan jiwa dalaman dia. Kita bagilah. Ya, lepaskan geram dia. Kerana saya teringat pasal mak saya pernah cerita waktu dia mengandung zaman dulu, mana ada pasar-pasar apa macam ni, barang-barang banyak. Nak makan buah mempelam. Ya, ayah nasib baik tentera pergi panjat bukit, naik bukit cari buah mempelam. Ya, bagi. Subhanallah.
Jadi ini di antara gambaran kasih sayang seorang ayah, suami dan juga seorang ibu. Tapi Allah nak ceritakan bagaimana seorang ibu bila lahir je anak tu terus ya kasih sayang tu terdakap dalam jiwa dia terus. Ya, pasal kalau masuk mahkamah kita menyaksikan bila anak tu ya adakah dibagi kepada bapa ke kepada ibu, maka akan diserahkan kepada ibu. Kerana jiwa ibu tu lain. Ya, maka dibagikan kepada ibu. Maka kasih sayang tu ya, kemuncak kasih sayang. Ibu sanggup tak makan asalkan anak dia makan. Ibu sanggup begitu begini asalkan anak dia selamat. Ini dia kasih sayang. Hatta binatang seperti singa, ganas macam mana pun bila tangan anak kita tengok dia bermain-main. Saya agak tertarik dalam Animal Planet. Tengok. Yo, ganas dia tangkap lembu, tangkap kambing, tangkap rusa. Ya, tapi dalam dengan anak dia bermain-main, ya, penuh kasih sayang. Itu dia kedudukan kasih sayang. Yang Allah campakkan rahmat itu kepada makhluknya di dunia sampai begitu sekali mereka berkasih sayang. Bayangkan, daripada hadis ini kita faham 100 rahmat akan dibentangkan di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, jika itulah yang akan berlaku 100 rahmat yang akan dibentangkan di akhirat, bersyukur kita kerana Allah yang menjadi hakim kepada kita. Allah yang akan membuat keputusan dia. Allah yang akan memberi kemudahan kepada kita nanti. Oleh kerana itu, husnuzan dengan Allah. Perbaiki amalan kita dengan Allah. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Yang banyak ni Allah ampunkan dosa kita. Bahkan Allah bagi yang terbaik kita di akhirat. Jangan teragak-agak dalam siri memohon pengampunan kepada Allah. Kalau inilah cara yang Rasulullah kata 100 rahmat yang akan dibentangkan kepada kita. Bila-bila masa Allah akan bagi kepada kita. La ilaha illallah. Saya beriman dengan rahmat Allah. Saya mengharapkan rahmat Allah. Sehingga saya mengharapkan, kita jugalah senang, kita mengharapkan rahmat Allah itu kemuncak rahmat Allah berikan kepada kita sehingga kita menduduki syurga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu harapan yang tinggi. Kalau inilah rahmat Allah. Kalau inilah rahmat Allah. Mahkamah mahsyar ditakbir oleh Allah, yang akan menjadi hakim adalah Allah, bukan hakim kita di Malaysia yang penuh dengan corruption atau hakim di muka bumi yang penuh corruption. Ya. Hakim di Malaysia pula, hakim di muka bumi yang penuh dengan corruption. Tetapi kita hakim di depan Allah yang akan kita dapati. Hakim di depan Allah yang akan kita miliki. Pengampunan. Allah mendahuluikan pengampunannya. La ilaha illallah, beruntunglah siapa yang mencari pengampunan Allah dan beruntunglah siapa yang banyak beristighfar dengan Allah. Allah akan membuka jalan pengampunannya. Jalan hadiah yang terbaik kepada kita ialah syurga yang maha hebat yang Allah sediakan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di dalam riwayat lain dikatakan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan fa min dhalikal juz'i yatarahamu al khalqu hatta tarfa'u al farasu hafiraha an waladiha hushatan an tusibahu. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat dan kasih sayang dalam 100 bahagian. Allah pun menahan 99 rahmat dan hanya meletakkan satu rahmat di muka bumi ini. Dengan satu rahmat ini makhluknya hidup saling mengasihi. Seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya yang berada di bawahnya kerana khawatir akan mengijaknya. Begitu sekali rahmat yang dibentangkan kepada kita. Yang mana ditunjukkan kuda tu nak menyusu tu dia kangkangkan sikit bagi anak dia susu dengan selesa. Sampai begitu sekali. Kalau kita tengok kucing pun cukup. Burung pun cukup. Ya, kucing banyak kat rumah kita. Tengok bila dia nak menyusu anak tu macam mana. Ya, dia sanggup baring angkat kaki dia. Ya, subhanallah. Okey. Allah adalah Rabb yang maha penyayang kerananya dia menyayangi hamba-hambanya penyayang. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ini dah menggembirakan kita, menyedihkan kita. Yakni syahdu bila disebutkan Allah adalah Rabb, kalimah Rabb dia dahulukan yang maha penyayang. Ya, kerananya dia menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya, subhanallah.
Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Saya mengharapkan Allah ampunkan saya. Ya, kita mengharapkan Allah ampunkan kita semua. Ya, termasuk dalam hamba-hambanya yang disayanginya. Baik, kita lihat lagi. Jika seseorang ingin menjadi mukmin sejati, seyogianya dia memenuhi hatinya dengan kasih dan sayang kepada sesama manusia. Orang tua, isteri, suami, anak, saudara, tetangga, juga sahabat, pembantu, fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang lemah dan kaum muslimin secara umum. Ya, ini di antara perkara yang kita nak lihat pada diri kita. Ya, mukmin yang sejati yang mana sifat kasih sayang perlu diluaskan. Tuan-tuan dan perempuan, kita hidup di zaman begini agak kadang-kadang kasih sayang kita ni dah luput. Kita tidak pernah hidup di zaman-zaman seperti Rasulullah 3 kurun yang terbaik, kemudian di zaman-zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah Abbasiyah, Mamalik sehingga sampai kerajaan Bani Osman ataupun Khilafah Osmaniyah. Kalau kita tahu dengan sejarah mereka, misalnya Khilafah Osmaniyah, ya, dahsyat. Mereka hanya peringkat awal kabilah yang kecil. Tetapi kabilah mereka itu, saya bagi contoh, dia ada seorang pemimpin yang menganggap dirinya seperti bapa. Ya, seperti bapa. Itu yang menarik sekali bila seorang yang seperti bapa dia mengawasi bagaimana kedudukan, ya, macam ketua kampung tu diawasi sebab mana kedudukan rakyat-rakyat dia atau orang-orang yang bersama dia. Apa yang dia masak, itulah yang mereka makan. Pada peringkat awal yang saya menyaksikan dalam sejarah Osmaniyah, apa yang dimasak, itulah mereka makan. Mereka seolah-olah ada satu tempat untuk dimasak untuk semua sekali. Kita dah habis dah. Oleh kerana tu kita tidak ada konsep kerjasama, apalah yang lain-lain tu. Yang mana dulu kan kita bila kenduri tu, ya, semua bila sebut je kenduri, orang kampung akan turun bersama-sama. Tetapi zaman itu telah hilang. Zaman itu telah hilang. Mungkin zaman last kita, zaman kita kahwin dululah. Kita kahwin. Ya, sewaktu kita kahwin lah. Waktu tu mana ada catering waktu tu. Tidak ada. Saya teringat lagi di waktu usia-usia yang saya kahwin pun masih lagi dengan sistem, ya, orang buat bekerjasama, gotong royong. Ya. Dan waktu itu kemesraan tu lebih banyak. Hatta anak kamu, maksudnya anak kamu tu macam anak aku juga. Aku akan perhatikan dia, aku akan monitor dia. Ya, Masya Allah. Begitu sekali. Sampai saya ni, ya, kat rumah, kat kampung tu, mak saya kata, mata mak adalah mata orang kampung. Ui, letih kita dengar tu. Tapi itulah hakikatnya. Mata mak adalah mata orang kampung. Baik-baik. Orang kampung. Jadi kita pun baiklah di kampung. Takut. Ya. Saya teringat takut. Sampai dekat 5 pun masih takut. Ya. Sampai pergi ke Bandar Ipoh tu nak pergi masuk. Ada satu nama dia. Apa ke nama dia tempat tu. Lupa dah. Tapi tempat tu main game lah. Main game, main snooker, main apa. Itu waktu tu saya umur 17 tahun. Pergi lalu. Ya. Nak masuk ke tidak? Nak masuk ke tidak? Kan? Waktu tu orang dah mula main game lah apa semua tu. Nak masuk ke tidak? Kalau aku masuk nanti tiba-tiba muncul orang nampak aku, dia report kat mak aku, mampus aku. Macam tu. Ya. Saya tak masuk tu. Dia takut nak jaga maruah mak tu, tak mau masuk. Ya, begitu sekali. Sampai nak jadi cerita, lepas SPM saya pergi ke Kuala Lumpur. Ya, pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Dataran Merdeka tu, tengah-tengah lalu tu ternampak seorang perempuan kawan sekolah. Bukan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan tu satu, kawan sekolah. Ya, tapi dia tengah bergaul dengan seorang lelaki. Ya, apa dia sembang. Lepas tu jalan lagi jumpa orang kampung dengan couple dia. Dalam hati saya, kalau aku buat macam ni, tiba-tiba orang kampung nampak, bagi tahu mak aku, mampus aku kan. Tak buat. Sampai macam tu sekali. Ya, kita risau, kita takut, ya, maruah kita dan maruah mak ayah kita. Subhanallah, ya, saya teringat benda tu. Bukan itu je, sampai waktu saya pergi Pakistan pun serupa juga. Ya, waktu saya pergi dalam lingkungan umur 19 ke 20 tahun tu, masih ada lagi takut berkaitan dengan kod mak tahu. Ya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah, tapi sekarang tidaklah begitu. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak menceritakan, ya, rahmat Allah, ya, Allah nak meliharakan kita, menjaga kita.
Ya, kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa mak ayah saya. Ya, kerana dia mendidik kita. Baik. Jika seorang ingin menjadikan mukmin sejati, sayugianya dia memenuhi hati dengan kasih sayang kepada sesama manusia. Orang tua, isteri, suami, anak-anak, saudara, tetangga, juga sahabat pembantu, fakir miskin dan anak yatim, orang-orang yang lemah dan kaum muslimin secara umumnya. Jadi kita dah bicarakan bab ini, ialah betapa sebagai seorang Islam, dia kena ambil tahu keliling dia. Yang macam mana saya ceritakan, kerajaan Bani Osmaniyah peringkat awal ni terlampau kecil, tetapi disebabkan kerjasama, kasih sayang mereka, take care-nya, caring pemimpin mereka terhadap rakyat, menjadi satu kerajaan yang cukup hebat. Bermula dari kabilah yang kecil. Ya, saya agak tertarik, banyaklah tertarik dalam kisah kerajaan Khilafah Osmaniyah. Ya, kerana perjalanan dia, walaupun dia daulah dia bercampur sedikit dengan Sufism, tetapi nak menceritakan bagaimana mereka ini bersatu, berkasih sayang dan nak membina daulah itu sampai pemimpinnya hampir dibunuh beberapa kali. Tapi subhanallah, kesungguhan, keberanian mereka dan keikhlasan mereka itu agak menarik sekali. Okey, ala kulli hal. Bahkan terhadap binatang, mukmin sejati yakin bahawa dengan menyayangi orang lain akan diperolehi balasan kasih sayang. Kasih sayang darinya yang jauh lebih besar, lebih luas di dunia maupun akhirat. Ya, hatta dengan binatang, Allah jadikan binatang itu ya sebagai ujian juga kepada kita. Yang mana di antara apa yang disebutkan dalam bab ini, berkasih sayang sehingga binatang itu pun diambil kira. Seorang wanita yang disebutkan pelacur ataupun dalam riwayat lain lelaki, kita ambil ya, apabila kita lihat dalam sejarah yang Rasulullah ceritakan di kalangan Bani Israel itu, dia berada di padang pasir dalam keadaan kehausan, dahaga sangat-sangat, rasa nak mati kata orang. Ya, lalu dia mencari-cari air, cari-cari air, tak jumpa, tiba-tiba nampaklah telaga yang dah telaga, orang kata telaga buruk. Ya, telaga yang dah tak ada air, dia jenguk ada air sikit. Ya, maka dia turun ke bawah telaga tu, lalu dia pun minum air tersebut. Dah rasa fresh sikit, baru dia naik. Bila dia naik, dia dapati seekor anjing dalam keadaan kehausan sangat-sangat sehingga dinampakkan dalam hadis itu sehingga macam nak lidah dia dah terkena pasir-pasir itu. Dah haus sangat-sangat. Lalu si wanita tersebut atau lelaki tersebut mengatakan, agak beginilah aku tadi yang begitu haus. Ya, dan anjing ini pun merasa seperti mana aku merasakan. Lalu dia pun turun ke dalam telaga. Turun dalam telaga. Yang menarik dalam hadis itu dia mengatakan sehingga dia menggigit. Ya, dia ambil sepatu dia tu macam kasut kita tu yang belakang tu dia ada, bukan ada tumit tinggi tu, itu sepatu apa tu. Ya, kasut yang belakang tu macam kasut tu lah yang ada apa lekuk, boleh letak air boleh bertakung kat situ. Maka dia ambil dengan kasut tu, ya, tak ada bekas, ya, ada kasut dia cari bekas, tak ada, oh guna kasut dia. Maka dia guna kasut tu. Tang mana yang menarik sekali ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan? Tang mana? Tang yang mana Rasulullah kata, maaf saya buka kopiah saya, ya. Dia ambil kasut tu, ya, lalu digigit. Digigit. Pasal tak nak air tu tumpah, digigit. Mana kasut dia, takkan nak ambil kasut dia. Kita pun tak tergamak nak gigit kasut. Tuan-tuan dan perempuan, misalan yang diberikan ini mengisyaratkan kita pun tak sanggup nak gigit kasut dalam rumah yang kita pakai pun kita takkan gigit. Ini kan pula wanita atau lelaki ni berjalan dah di jalan-jalan punya banyak sampai terjadi peristiwa tu. Ya, bayangkan terkejak tai kucing ke tai apa semua kotor, dia lakukan semata-mata nak membantu anjing. Lalu digigit, dia panjat telaga. Lalu dia ambil air tu, lalu dituang ke anjing tu sikit sampai anjing tu rasa lega. Nampak tak? Hubungan kita dengan binatang pun begitu. Akhirnya Allah ampunkan dosa dia disebabkan perbuatan dia yang begitu. Subhanallah. Ya, wanita pelacur yang disebutkan. Saya bagi misal ni, maaflah. Ya, kerana Allah nak menceritakan wanita yang melakukan kabair, dosa besar, diampunkan kerana kesiannya kepada binatang yang bersesuaian lah. Ya,
Bukan pergi tengok ular, alahai kesiannya ular ni, kan. Alahai. Ya, dia patuk kita kesiannya, kita kenapalah bengat macam tu, tak faham-faham. Okey. Lalu, di dalam hadis yang lain, seorang wanita yang mengurung kucing, ya, mengurung kucing tak salah. Kerana kita nak jaga jiran kita, nak jaga apa kedudukan dia tu, tak salah. Tetapi mengurung kucing dengan tidak memberi makan sampai mati kucing tersebut. Itu puncanya. Sampai mati tak bagi makan. Ya. Maka wanita itu Rasulullah kata ke neraka. Nampak tak? Tadi anjing, ni kucing. Oleh kerana tu kalau kita nak membela binatang pun kena ada adab-adab. Di antaranya kalau nak kurungkan binatang tu jaga makanan dia dan jaga tempat dia nak buang air dan jaga pasangan dia. 3 perkara ni kena ada. Nak bela binatang dalam bentuk berkurung mesti ada pasangan-pasangannya. Makan minum dia mesti lengkap dan tempat buang air dia mesti selesa. Maksudnya boleh buang air. Kalau tak, jangan bela ikan. Oh, cantiknya ikan, seekor ikan tu. Kita tak fikir bahawa kalau kita bela binatang tu seekor-seekor dia macam kita ni seorang-seorang hidup. Tak berteman. Ya. Sedangkan manusia dijadikan berpasang-pasangan seperti mana binatang. Maka oleh kerana tu kena juga ada. Makan minum dia kena ada. Dan pastikan pula ditambah dengan perkara jika kita hidup di dalam kawasan taman, jangan busuk tek kucing tu melepasi daripada pagar orang jiran sebelah yang mengadu busuknya lalat masuk. Itu berdosa pula. Itu bukan berdosa pada kucing tetapi berdosa pada jiran. Ya, bela ayam-ayam berkokok-kokok tak menjadi masalah. Tiba-tiba ayam tu terbang berak sana, berak sini, kan? Ya, maka itu salah kita. Jangan salahkan ayam. Ya, ayam tak bersalah dalam bab ini. Kenapa? Dia mengikut kehidupan cara dia. Tapi kita lah yang kena managekan, jaga dia. Kalau tak, sembelih je. Okay? Baik. Terkait dengan uraian di atas, Rasulullah pernah bersabda sebagai penguatnya, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Ya, jadi sifat penyayang ini amat penting. Bila kita bersifat penyayang, Allah pun sayang kita. Beliau juga bersabda tentang pengaruh kasih sayang dari hambanya terhadap penduduk langit. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi orang lain pasti disayangi Allah. Maka oleh itu sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau disayangi oleh penghuni di langit. Ya, dalam hadis ini mengisyaratkan, ya, kalau kita ni bersifat penyayang, menyayangi makhluk-makhluk di bumi, Allah akan menyayangi kita dan penduduk di langit sana menyayangi kita. Okey? Jadi apalah susah sangat kita nak beri kasih sayang. Ya, insya-Allah kita bagi kasih sayang. Bismillah. Kasih sayang yang bermula pada diri sendiri, pada anak-anak, pada keluarga kita, ibu dan ayah, anak-anak, isteri, ya, suami, dan pada kaum kerabat, dan begitulah seterusnya kaum muslimin. Orang sunnah, ya, begitulah seterusnya. Baik. Sifat penyayang merupakan petanda kelapangan dada, kelembutan hati dan keluhuran budi pekerti. Sifat penyayang merupakan petanda kelapangan dada, kelembutan hati dan keluhuran budi pekerti. Oh, dia diulangkan. Okey. Di sini mungkin typing. Okey, tak apa. Seseorang yang berakhlak mulia akan dimudahkan untuk mengetahui kebenaran. Ia menyayangi seluruh manusia serta seluruh makhluk, maka ia disayangi oleh manusia dan seluruh makhluk. Ya, dalam bab ini kita tahu bahawa Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam bentuk kasih sayang. Bila dia tengok orang menggunakan binatang-binatang sebagai tempat latihan memanah ke latihan lastik ke, dia marah. Jangan jadikan benda yang hidup sebagai tempat latihan. Yang ini benda hidup, binatang ataupun manusia. Dan dia melihat apabila binatang itu dirotan pada mukanya, berbala-bala mukanya, lalu dikatakan laknatullah. Oh, dia melaknati. Ya, hanya orang tu buat kat binatang je. Laknati Allah kepada orang yang memukul di bahagian muka.
Ya, ni dia. Bahagian muka ni tak boleh dibuat sesuka hati. Terutamanya para guru atau ibu dan bapa. Tak boleh nak lempang anak tu kat muka. Tak boleh. Ya, Alhamdulillah. Ya, jangan buat benda ni. Kerana satu perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu pasal bila kita pukul tampar anak, tak kira lah bukan anak lah siapa saja kita tampar di bahagian muka ni, dia berbahaya. Di kawasan-kawasan yang begini ada satu kawasan yang berfungsi sebagai satu benda yang berkait dengan tubuh badan. Dia boleh melumpuhkan muka kita. Ya, mencacatkan bahagian muka kita. Itu yang kita hairan, satu permainan. Ya, boxing tu dah memang satu yang salah. Boxing, apa yang tumbuk kepada muka tu, semuanya salah dalam syarak. Pasal kita lihat apabila Muhammad Ali tu, di hari tua dia macam mana jadi tangan dia mengeltak. Ya, tangan dia mengeltak. Disebabkan kesan tumbukan-tumbukan di bahagian muka. Ya, macam apa orang kata mengeltak tu, dah lupa dah. Aduh. Parkinson punya penyakit tu. Dan begitu juga kita menyaksikan satu pertandingan semenjak-menjak ni kita tengok orang hantar klip video tu, dia pertandingan menampar muka. Kan? Dia buat pang dia tampar. Ya, nakkan orang tu pingsan ataupun orang tu rebah. Na'udzubillah. Perkara tu bukan untuk diseronokkan. Ya, perkara itu adalah haram. Tu pasal walaupun kita dalam cerita, dalam pertandingan sukan-sukan berkaitan dengan boxing ataupun yang tumbuk-tumbuk bahagian muka, walaupun orang tu orang Islam masuk Islam, yang termasyhur Khabib tu kan, Khabib, ya, kita katakan tak boleh. Bukan nak diseronok-seronokkan. Bila dah masuk acara tumbuk muka, dia dah bercanggah dengan syariat. Ya, dah bercanggah dalam Islam. Dia tak boleh. Ida orang kafir lah conquer bahagian tu, biarkanlah mereka. Kerana ini adalah pemain yang dilaknati. Ya, perbuatan yang dilaknati, yang dilarang oleh Allah. Ya, baik. Jadi di sini kita lihat. Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, lan tu'minu hatta tarahamu. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahimun. Qala innahu laysa birahmatin ahadikum sahibahu walakinnahu rahmatul ammah. Tidak akan sempurna keimanan kalian sehingga kalian saling menyayangi. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kami semua menyayang. Beliau menjelaskan kasih sayang dimaksudkan bukan kasih sayang antara sesama kalian saja, melainkan kasih sayang kepada seluruh manusia dan kepada seluruh makhluk. Okey? Jadi sesungguhnya orang yang tidak memiliki kasih sayang adalah orang yang sengsara. Sehingga pada seluruh makhluk pun ada kasih sayang. Cuma kita membahaskan dalam makhluk-makhluk ini, ada peruntukan yang dimaksudkan kasih sayang tu kena betul-betul. Kerana kita sayang semenjak-menjak ni kita lihat orang ada yang bela ular, bela kalajengking, bela apa. Kasih sayang kepada binatang-binatang yang begini, ya, ataupun anjing. Adalah benda-benda yang kita nampak tak boleh dikasih sayangkan. Kerana ada binatang-binatang yang mana dilarang sama sekali seperti ular, seperti tikus, seperti apa lagi. Yang mana kalau jumpa dia boleh dibunuh. Bahkan disuruh untuk membunuhnya. Ya, benda-benda yang macam ni tak ada istilah kasih sayang. Ataupun kalau kita tengok harimau, Allah kesiannya harimau ni lapar, tak makan ya. Kalau dalam zoo itu lain cerita. Tetapi kalau kat luar, kat ladang-ladang, jangan kesian. Itu bukan waktu kesian. Kalau nak bagi makan, tunggu je, berdiri je. Ya, dia datang jumpa kita, dia makan kita. Itu dia. Kasih sayang ada had dia. Perkara yang boleh memudaratkan tidak ada kasih sayang. Ya, perkara yang memudaratkan tidak ada kasih sayang. Allah nak tunjuk ular tu, saya sayang ular, pop, kena patuk. Ya, mati orang tu. Dah saya tengok dalam bab tu 2-3 orang mati. Ya, disebabkan kononnya king cobra tu dia lagi king. Okey, sayanglah kat ular tu, konon nak bagi cium, kata, kena patuk. Ya, sadaqallahul azim lepas tu. Ya. Oleh kerana itu kasih sayang kita ada limit dia, ada had dia. Bahkan kasih sayang kita dengan orang kafir ada kategori. Maksud apakah arti kasih sayang kita dengan orang kafir? Ya, yang mana Rasulullah pun menyayangi kafir-kafir zimmi yang mentaati arahan Rasulullah.
Ya, sehingga dia mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Maksud kasih sayang itu ada batas-batas yang tertentu. Kalau dengan orang kafir, dia ada beberapa kategori yang perlu kita perhatikan. Di antara para ulama membahaskan kedudukan orang kafir. Dia ada kafir zimmi, kafir ahdi, kafir harbi. Maka kafir harbi tidak ada istilah kasih sayang. Kerana dia kafir yang memerangi orang Islam. Ya, waktu itu kita kena berdiri sebagai seorang pahlawan yang mempertahankan agama kita. Kalau tidak, ayat seperti la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum wa ikhwanahum aw ashiratahum. Ayat ini adalah ayat wala wal bara, kesetiaan kepada agama dan penentangan kepada musuh-musuh agama. Yang mana Allah mengatakan kamu tidak akan jumpa orang yang beriman itu mencintai orang-orang yang menentang agama Allah. Itu batas-batas ini pun kena jaga. Okey, namun kita nak menceritakan dalam bab ini kasih sayang yang bertepatan dengan syarak. Ya, itu yang paling diambil kira. Rasulullah bersabda la tunza'u rahmatu illa min syaqi. Rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali orang yang sengsara. Ya, orang yang memang dia tak suka kepada orang. Itu je. Ya, kadang-kadang anak dia pun dia rimah. Kadang-kadang bini dia atau suami dia pun dia rimah. Maka itu ada masalah. Seseorang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan pernah disayangi. Betapa sengsara hidup seorang yang tidak menyayangi sesama manusia dan tidak disayangi mereka. Ya, dia ikut gedebek dia, kata orang Kelantan. Ya, dia ikut sombong dia. Ya, dia tak suka pada orang, dia tak sayang pada orang dan tak ada konsep kerjasama pada orang. Ya, dia kerahkan dengan dia je. Okey, hidup. Dia fine, dia boleh hidup sesuka hati dia. Tapi ingat, dia akan sakit. Dia akan mati. Ya, dia akan berhadapan musibah. Orang keliling dia akan diperlukan. Itu je. Kalau agak-agak dia rasa dia boleh mati kafan sendiri, okey, boleh hidup cara dia, ya, tanpa melayan orang kiri dan kanan. Ya. Orang yang macam ni tak perlu dilayan. Ya, kalau dah sampai tahap bongkak dia, sombong dia, ya, dia ingat dia hebat, tak perlu dilayan. Baik. Beliau bersabda lagi, ma la yarhamu la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Dalam hadis yang lain disebutkan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan al-muwatti'una aknafal ladina ya'lifuna wa yu'lafuna wala khaira fi man la ya'lifu wala yu'lafu. Maksudnya, kaum mukminin yang sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling lapang dada dan yang mudah bersahabat dan mudah disahabati. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mudah bersahabat serta tidak mudah disahabati. Jadi hadis ini jelas kepada kita bahawa orang-orang mukmin ini ialah yang baik akhlaknya, yang boleh bergaul, muamalah dia dengan masyarakat baik, ya, berurusan dengan masyarakat baik, ya, maka itu diambil kira orang-orang yang terbaik, terutamanya sesama Islam. Tuan-tuan dan perempuan, dalam kehidupan kita ni berbagai-bagai yang kita saksikan, berbagai-bagai, ya, kita menyaksikan orang ni. Na'udzubillah, apa yang penting kita lah jaga diri kita. Ya, kita jaga diri kita supaya sentiasa dalam akhlak yang mulia. Kasih sayang salah satu sifat penghuni syurga. Kasih sayang adalah salah satu sifat penghuni syurga, ya. Itu di antara sifat-sifat penghuni syurga yang dimiliki, yang Allah bagikan kepada manusia pada ketika itu yang menjadi ahli syurga. Kerana tuan-tuan dan perempuan, ada beberapa sifat yang ada pada kita ni akan dihilangkan di akhirat kelak. Ya, seperti sifat cemburu, dia tak boleh ada di dalam syurga. Sifat dengki tidak ada dalam syurga. Hari ni ada sifat cemburu, sifat dengki kan. Yang memang ada. Kita pun tak, yalah, kita nak kontrol tu pun kadang-kadang memakan kekuatan kita. Sifat cemburu, sifat dengki, apa lagi sifat yang pemarah, semua tidak ada di dalam syurga. Sifat-sifat yang dikatakan sifat mazmumah ini, sifat tercela ini tidak ada dalam syurga. Kalau ada sifat cemburu, bayangkan agak-agaklah tuan-tuan dan perempuan, terutamanya para suami, boleh selamat tak? Ya? Boleh selamat tak? Sifat cemburu tu ada, tiba-tiba bini kita tengok kita dengan bidadari. Siap dikejarnya kita di dalam syurga. Ya,
Apa ceritanya kata orang Perak. Dikejarnya kita dalam syurga pasal apa? Sifat cemburu ada. Tetapi bila Allah cabut sifat cemburu, maka dia tidak menjadi masalah di dalam syurga. Kerana itu bukan sifat yang berlaku. Okey? Sifat dengki tidak ada. Oh, dia ni dapat syurga the best, number one di syurga Firdaus ya. Cemburu. Tak ada. Allah dah bagi dia merasakan nikmat yang besar pada ketika itu, dah tentu orang yang lebih tinggi itu lagi besar. Namun pada ketika itu sifat cemburu dah tak ada. Nak mengkhianati ke apa tak ada. Apalagi sifat yang hilang. Ya, selain daripada sifat cemburu itu, sifat di antara sifat yang hilang adalah sifat kematian. Yang mana kita akan hidup tanpa mati di sana. Tuan-tuan dan perempuan boleh bayangkan kita hidup tanpa mati. Allahu Akbar. Yang menjadi isu tanpa mati itu di dalam syurga atau di dalam neraka. Itu yang kita fikirkan. Kalau di dalam syurga, alhamdulillah, fabihi ni'matullahi akbar. Ya, merupakan nikmat Allah itu besar. Tetapi kalau kita masuk ke dalam neraka, kekal abadi. Itu persoalannya. Ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Baik. Syurga adalah kediaman abadi yang penuh dengan kasih sayang. Dan terkait bahasan akhlak mulia di sini, ketahuilah bahawa salah satu sifat atau karakter yang wajib dimiliki oleh calon penghuni syurga adalah penyayang. Tuan-tuan dan perempuan, jadikan diri kita sebagai ahli syurga ada sifat penyayang. Mudah-mudahan sifat penyayang itu mengekalkan kita sebagai penghuni syurga di akhirat kelak. Sifat itu adalah sifat ahli syurga. Dan kita hidupkan mudah-mudahan kita bersama dengan sifat itu di akhirat kelak menjadikan kita ahli syurga. Baik. Dengan kata lain, hamba-hamba yang penyayang merupakan penduduk syurganya. Ya, hamba-hamba yang penyayang merupakan penduduk syurganya. Tapi ingat, dalam sebutan yang dikatakan itu adalah syarat dia, pastikan tauhid dia bersih. Ya, tauhid dia bertepatan seperti mana Rasulullah ajar, maka barulah dia boleh menjadi penghuni syurga. Tapi kalau tauhid dia bermasalah, ada unsur syirik, syirik yang besar pula tu. Ya, peluang masuk syurga bermasalah walaupun dia sifat penyayang. Ya, walaupun dia sifat penyayang. Demikianlah bagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan ahlul jannati salasatu dzu sultanin muqsitin mutasaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqun qalbi likulli dhi qurba wa muslimin wa afifun wa muta'affifun dzu iyalin. Maksud dia, penghuni syurga ini terdiri dari 3 golongan. 3 golongan. Pertama, penguasa yang berlaku adil. Ya, penguasa yang berlaku adil. Jadi penguasa ni, itu di antara kelebihan lah. Allah bagi mereka duduk di satu tempat yang istimewa sebagai pemerintah. Bergantung kepada mereka. Kalau mereka itu ialah seorang kaki penipu ke atau apa pun, tiba-tiba dia jadi pemerintah, dia bertukar menjadi seorang yang baik, amanah. Maka dia akan mendapat ganjaran yang besar. Kita menyaksikan dia mendapat perlindungan Ar-Rash Ar-Rahman di sini. Kita lihat dia termasuk orang yang terpilih sebagai ahli syurga, satu golongan yang besar. Tuan-tuan dan perempuan, ini dia pemimpin yang menjadi satu idaman kepada manusia kerana nak jadi pemimpin, nak kaya ke nak apa, itu urusan yang tidak baik. Tetapi kita menyaksikan para pemimpin seperti Khilafah Ar-Rashidin, Khilafah Ar-Rashidin seperti Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, mereka tak nak menjadi pemimpin tetapi mereka dilantik juga untuk jadi pemimpin, untuk mentadbir. Mereka dalam keadaan takut mentadbir masyarakat di Madinah pada ketika itu, di Mekah dan Madinah, dalam keadaan takut kepada Allah. Bukan dalam tergila-gila nak jadi pemimpin. Kerana Rasulullah dah berikan peringatan kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, waktu tu Abu Dzar nak jadi pemimpin. Ya Abu Dzar, anta rajulun dha'ifun. Rasulullah kata, kamu adalah lelaki yang lemah. Kerana apa? Orang yang akan memegang singgasana pemimpin ini, dia akan menyesal di akhirat kelak. Menyesal itu bukan menyesal apa? Dia akan hilang ganjaran pahala, hilang segala amalan-amalannya. Kerana dia mengkhianati rakyatnya. Berapa orang rakyat? 1 juta, 2 juta, 20 juta, semua dia bertanggungjawab. Berapa juta rakyatnya Islam, kafir, semua dia bertanggungjawab. Kita nampak seronok di muka bumi ni.
Dan kita sebagai rakyat kena tunaikan tuntutan sebagai rakyat kepada pemerintah. Bila pemerintah itu disahkan naik, maka as-sam' wa ta'ah fil ma'ruf. Taat dan patuh dalam perkara ma'ruf, itu dia kaedah dia. Kalau dia melakukan kesalahan, maka tegurlah dia melalui prosedur yang ditetapkan dengan cara yang baik. Tetapi sayang, kita ni dibina atas demokrasi yang salah, dengan pemikiran yang salah ala barat, maka bila pemimpin itu naik yang bukan kegemaran kita, bukan pilihan kita, kita terus menentang. Walaupun dia dilantik dengan cara yang sah, kita terus menentang. Salah tu. Ada unsur khawarij dalam diri kita. Na'udzubillah. Dia akan merosakkan sistem pemerintahan pada masa itu, memporak-poranda. Cukuplah apa yang kita hadapi dalam keadaan masyarakat tertekan, dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, dengan keadaan politik yang tidak stabil. Cukup. Kita tak nak belajar dengan apa yang berlaku pada Arab Spring pada satu ketika dahulu. Jatuhnya kerajaan, ingatkan kerajaan yang akan dinaikkan, kerajaan yang demokrasi yang baik, tiba-tiba sampai ke Sudah, hancur. Tidak ada kerajaan yang baik seperti di Iraq, seperti di Yaman, seperti di Syria, sampai sekarang kita menyaksikan kehancuran. 10 tahun lebih dah. Ini kesan kesilapan kita. Kesilapan manusia-manusia yang tergopoh-gapah dan mengikut rentak-rentak demokrasi ala barat. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, ianya akan dihisap depan Allah. Kita rakyat akan dihisap, pemimpin pun akan dihisap. Dia tak setuju. Itu pasal kena baca hadis-hadis dalam pemerintahan. Kita fiqah solat, kita pandai dah. Fiqah ni pandai. Fiqah pemerintahan. Kita sebagai rakyat, apa yang perlu kita lakukan? Kena tengok. Kerana apa? Kerana Rasulullah kata, kan, sehingga walaupun yang memerintah kamu, orang yang kamu tak suka, hamba Habsyi, hamba, seorang hamba yang dianggap hina, memerintah kamu, yang rambut dia yang dikatakan kerinting, ya, sehingga kita tengok pun tak menarik langsung, tetapi dia memerintah kamu, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Sehingga kan hadis mengatakan, walau di kalangan pemerintah itu tidak mengikut ajaran apa yang kita ajak, orang tu Islam tapi tak ikut ajak, ya, dia mengikut rentak syaitan, namun sehingga dia pukul kita, ambil harta kita, sabar, Rasulullah kata, ya, taat dalam perkara ma'ruf. Tu dia. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, mudah-mudahan Allah bagi petunjukkan kita mengikut jalan yang sebenar. Memang perasaan kita tak suka, tetapi bila dah muktamad dari pihak atasan, Duli Yang Maha Mulia, ya, Agung, kita telah membuat keputusan, itu kita kena terima. Kerana waktu nak pilihan raya itu tidak ada pemimpin pemerintah melainkan Agung seorang sahaja. Maka itu walak, waktu tu saya katakan walak memang kena setia kepada Agung. Kenapa? Tidak ada pemerintah. Kalau apa berlaku pada ketika itu di bumi Malaysia, siapa yang nak keluarkan tindakan atau keputusan? Agung yang kena buat keputusan. Maka daulat tuanku dalam bab itu, kita wajib meletakkan 100% dalam ketaatan. Itu pasal bila habis di pilihan raya, Agung telah memutuskan untuk melantikkan seseorang itu dengan kata muktamad, as-sam'u wa ta'ah. Walaupun kita tak suka, walaupun kita tak selesa, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Walaupun kita kata rekod dia teruk, as-sam'u wa ta'ah, kena patuh. Dengar dan patuh dalam ma'ruf. Itu je kaedah dia. Dan tuan-tuan dan perempuan, bukan kita ni, nanti orang kata, dia ni, kelompok ni tak. Tetapi itulah kaedah. Kaedah yang mana bila pemerintah itu ditukarkan secara sah. Biarlah orang kata tebuk tupai ke apa ke, tebuk tupai pula apa ke nama, tebuk atap ke, ya, tebuk dinding ke, ianya telah disahkan oleh yang amat mulia, yang maha mulia, Duli yang di-Pertuan Duli yang maha mulia, Pertuan yang di-Pertuan Agung, yang telah memutuskan kata muktamad itu. Maka as-sam'u wa ta'ah. Itu je. Okey. Kemudian yang kedua, seorang yang penuh kasih sayang, penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah dan diberi kurniaan taufik oleh Allah. Yang ini sifat pemerintah yang baik itu ialah penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah dan diberi kurnia dan taufik. Ini di antara perkara yang menarik. Kenapa? Ya, kita tahu kedudukan pemimpin, dia mengetahui keadaan ekonomi masyarakat.
maka dia seharusnya mengambil berat. Kerana sebuah negara itu yang disebutkan aman damai itu apabila ekonominya stabil dan juga keselamatannya terjamin. Itu dua. Yang disebutkan dalam surah Quraisy. Yang mana ekonomi stabil dan masyarakatnya keselamatan terjamin, maka itu adalah sifat negeri yang baik. Apatah lagi negeri itu adalah penyembahnya, mereka menyembah Allah, lagi negeri itu adalah baladun tayyibah, baladatun tayyibah, ya, negeri yang sangat baik. Kemudian yang kedua, seorang yang penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama muslim. Ya, seorang itu berkasih sayang, disayang, lemah lembut terhadap sahabat dan sesama muslim. Ini telah hilang kepada masyarakat kita. Bila orang Islam tu kita cepat je melenting. Tapi kalau orang yang bukan Islam tu, okey, kita tasamuh, kita boleh bertolak ansur. Ini di antara masalah yang berlaku pada kita, ya. Adillatul 'alal kafirin wa a'izzatul 'alal mu'minin. Sedangkan Allah kata adillatul 'alal mu'minin, a'izzatul 'alal kafirin. Ya. Sekarang ni orang lebih lembut kepada orang kafir dan bersikap keras dengan orang mukmin, sedangkan Allah mengatakan bersifat lembut sesama muslim dan bersifat keras pada orang kafir. Tapi tak jadi disebabkan akal kita bermasalah. Okey. Yang ketiga, seseorang yang menjaga diri dari suatu yang haram serta dari meminta-minta padahal dia mempunyai tanggungan orang yang harus dinafkahinya. Ya, maksudnya dia ni daripada hadis ini mengisyaratkan di kalangan manusia ada terpaksa dia melakukan kerja kerana ada tanggungjawab dia. Kadang-kadang terpaksa berhutang, dia tak mahu menadah tangan, merasakan aib. Ya, keaiban ini berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak menadah tangan untuk meminta-minta walaupun mereka berhak untuk mendapat peruntukan itu. Ini sifat yang amat mulia. Yang mana Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, kita tengok di antara sifat tersebut. Ya, kerana ramai manusia ni meminta-minta. Tapi kalau minta, maaflah, saya katakan kalau minta bukan untuk diri, untuk sekolah, untuk itu lain cerita lah. Tetapi kalau minta untuk diri. Kadang-kadang saya pun bercakap, okey, sekolah saya nak dibuat, ya, macam yang saya isytiharkan tu, ya, itu untuk sekolah. Sehingga saya pada awal sifat malu, nak minta, tetapi seorang makcik, sister tu dia kata, Ustaz minta bukan untuk diustazkan. Ya, saya kata untuk sekolah. Maka minta, tak apa. Ustaz minta untuk sekolah, insya-Allah Allah bagi kebaikan. Tu. Jadi saya berani sikit nak minta. Kalau tak rasa malu juga kan. Kita sebagai seorang agama meminta pula. Okey, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat 273. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang yang kaya raya kerana memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini menarik sekali apabila Allah turunkan kerana apa? Lil fuqara. Terdapat golongan-golongan yang fakir. Fakir, miskin. Miskin tu masih lagi ada harta dia, tetapi fakir ni kemuncak fuqara, dia tak ada apa. Tapi ayat ini menceritakan orang yang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka ni adalah orang yang pergi berperang bersama Rasulullah. Kenapa dia jadi begitu? Ya, kerana bila dia perang ada yang tangan kudung, ada kaki kudung, ada yang cedera parah yang mana mencacatkan anggota-anggota asas untuk melakukan kerja. Dulu tak ada insurans.
ya, boleh diganti-ganti, maka mereka berhadapan kesukaran untuk mencari rezeki. Bila tak ada tangan sebelah, ya, nak cari rezeki, nak potong ke zaman dahulu punya pekerjaan bukan macam zaman sekarang. Ya, menggunakan kenderaan daripada kuda, menggunakan sawit, menggunakan ini yang memerlukan tangan, memerlukan kaki. Zaman sekarang tak apa, guna WhatsApp pun dah boleh dah, guna gadget, handphone, komputer. Tapi zaman dahulu, ya, dan dia mempertahankan agama Allah, dia mempertahankan penduduk Madinah, rakyat, negara, ya. Namun begitu, dalam keadaan macam itu, ya, mereka tak dapat nak buat kerja, tetapi ya, mengharapkan ihsan orang-orang yang tahu kedudukan dia. Itu orang bagi sedekah, beras ke, bagi itu sikit banyak, sikit-sikit ke. Kan. Namun, dia tidak meminta-minta. Sifat itu yang menarik. Dia tak meminta-minta. Sehingga kan yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tak kenal mereka ni kata, mereka ni orang kaya. Ya, tak meminta-minta. Ada golongan-golongan macam ni sampai sekarang. Dia tak minta-minta. Ya, subhanallah. Saya agak, yalah kita nak cerita pun agak ni. Pasal saya teringat, ya, tuan-tuan dan perempuan, sampai satu tahap, ya, dia tu miskin tapi tak meminta-minta. Tapi ada satu, yang ni satu ni, dia miskin. Dia tak minta, tetapi sampai kemuncak agak dia tertekan, dia mencuri. Dia mencuri kat cawangan sekolah kita nun di Perak sana. Lepas tu dapat tangkap, soal jawab berlaku lah. Waktu tu saya tak ada di Perak. Lalu saya balik ke Perak tu, mereka bagi tahu si Fulan yang mencuri, perempuan. Ya, bawa anak waktu mencuri tu, dia masuk sekolah dan dia ambil lah beberapa perkara. Lepas tu saya tanya, bagaimana kedudukan dia? Kan? Kedudukan dia miskin, rupanya. Lepas tu, okey, apa maklumat lagi? Mereka tak tahu. Akhirnya, saya kata, kat mana tempat dia? Lalu saya pergi. Ya, saya tengok keadaan, ya, rumah tu pun rumah yang dibuat oleh kerajaan. Lepas tu, dengan anaknya 3 orang, motor kapca yang buruk, saya jumpa dia. Saya tanya, Puan, kenapa mencuri? Ustaz, saya tak ada apa, harta. Saya tak ada apa yang boleh saya buat untuk hidup dengan rezeki saya ni. Ya, dengan anak yang kecil-kecil. Lepas tu dengan rumah yang saya menumpang ni, alhamdulillah tak dibayar sewa. Ya, saya nak cari, yalah anak kecil bila nak cari makan tu agak sukarlah dengan kedudukan dia orang kampung. Ya. Habis saya tanya lagi, suami mana? Suami kena tangkap, ya, suami dia ada masalah yang mana kena tangkap di penjara. Ya, dikatakan waktu tu ikut 7 tahun di penjara. Ya, yalah jenis dadah jugalah kita rasanya. Lepas tu okey tak apa, lepas tu saya tanya tak ada kerja ke? Saya cuba buatlah apa yang boleh je Ustaz. Ya, berarti kategori itu adalah kategori miskin, fakir. Ya, harta tak ada. Ya, apa yang dia boleh buat dia ni. Okey, tak apa. Lain kali kalau apa-apa jangan mencuri. Saya katakan begitu, jangan mencuri. Bagi tahu, kalau agak bagi tahu. Kat sekolah tu tak apa, bagi je tahu kat ustazah tu, kita akan bantu. Ya, alhamdulillah selepas tu kita bantu dia. Ya, kita bantu sampai hari ni. Ya, kita tolong dia. Ya, alhamdulillah, tapi isteri dia, suami dia dah keluar dalam keadaan lumpuh pula. Ya. Lepas tu waktu tu kita isytiharkan untuk memberi bantuan, ya, dan waktu kita bantu tu bil elektrik, bil air tertonggak memang dah nak potong. Ya, alhamdulillah kita selesaikan masalah dia dan hampir, tapi alhamdulillah dia pun ada sifat malu juga yang dia takkan minta kalau dah tak ada sangat-sangat baru dia minta. Ya, kita pun buat bantuan tiap-tiap bulan dan insyaAllah macam program Ramadan ni kita akan turun ke Perak tu, tempat orang asli yang biasa kita buat, dan juga orang fakir miskin kita akan turun dan memberi sedekah pada mereka apa yang boleh kita bantu. Ya, memang tujuan kita hidup sebagai membantu orang-orang yang susah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah berikan rezeki, bantu kita dan kita bantu mereka. Baik, insyaAllah. Seterusnya, ayat ni mengatakan bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka ini tidak meminta secara mendesak-desak. Ya, dia nak betul, dia bercakap tapi tidak mendesak seseorang itu. Ini di antara orang-orang yang hebat. Dan mereka ini kadang-kadang kalau kita saksikan daripada peristiwa
Muhajirin yang berpindah ke Mekah, mereka adalah orang yang kaya. Tetapi setelah berhijrah, mereka menjadi orang yang fakir. Disebabkan harta mereka tinggal di Mekah, mereka dah tidak mahu lagi. Ya cukuplah Allah dan Rasul. Dan oleh kerana itu, kedudukan mereka terlalu istimewa di sisi Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, orang-orang fakir muhajirin akan mendahului masuk syurga selama 40 tahun. 40 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, 40 tahun lama. Ya, mereka telah mendahului masuk syurga. Apabila malaikat menahan mereka dan bertanya, bagaimana kamu masuk syurga begitu cepat, tidak dihisap ke? Lalu mereka mengatakan, apa yang nak dihisapkan kepada kami? Ya, pertama akidah mereka bersih. Yang kedua, nak hisap apa? Apa harta yang ada pada kami? Ya, harta kami hanya ada baju, ada pedang dan ada perisai. Itu je. Maka itu je lah benda yang nak dihisapkan. Pada hadis itu mengisyaratkan kepada kita, ya, nanti nak diauditkan kita ni teruk, banyak sangat kat rumah kita ni barang-barang yang nak diauditkan satu persatu. Ya, itulah maksud hisap. Jadi kalau nak diauditkan betapa banyak barang kita, bersedialah untuk jawapan seterusnya. Kalau kita nakkan barang kita tak diaudit, ya, yang mana tak diperlukan, bagi-bagilah kepada orang. Ya, mana-mana baju-baju yang rasa dah tak perlukan, bagi-bagi kepada orang. Mana apa benda yang tak diperlukan, bagi-bagi kepada orang. Itu je kaedah dia untuk mengelakkan dihisap yang lebih banyak. Tetapi kalau barang itu hak orang, jangan dibagi-bagikan kepada orang. Tanya empunya tuan, kalau seorang isteri nak menghadiahkan barang-barang rumah dia, tanya pada suami. Dan kalau suami nak bagi, ialah kalau barang dia itu terpulang pada dia. Tetapi kita katakan bertanya-tanya. Jangan main, aku takut kena hisap, jom bagi kat orang barang-barang aku. Sedangkan itu bukan barang dia, itu suami dia punya, dia pening kepala nanti. Pasal berlaku. Itu pasal yang kita ingatkan. Okey. Sambung lagi. Yang kedua, orang yang penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada kerabatnya sama Muslim. Dan ketiga, seorang yang menjaga diri dari sesuatu yang haram serta dari meminta padahal mempunyai tanggungan orang yang nak dinafkahkan. Okey. Memiliki sifat kasih sayang termasuk jalur yang cepat yang akan mengantar seorang menuju pintu syurga dan menjauhkan dari jurang neraka. Ya. Kemudian renungkanlah kisah di bawah ini dinukilkan dari salah seorang Ummul Mukminin, yakni Aisyah binti Abu Bakar. Seorang wanita miskin bersama dua putrinya mendatangiku. Kemudian aku memberikan 3 butir kurma. Wanita itu memberi 1 butir kurma untuk setiap putrinya. Lalu ketika mengangkat sebutir kurma di mulutnya, kedua putrinya lebih dahulu meminta kurma itu darinya. Dia pun membagi 2 kurma di tangannya tadi, lalu memberikan keduanya kepada 2 putrinya. Aku takjub melihat sikap wanita itu kepada 2 putrinya. Kemudian aku menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Setelah mendengar cerita beliau, baginda bersabda, "Innallah qad aujaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah telah menjamin wanita itu agar dimasukkan ke dalam syurga atau dia akan membebaskannya dari neraka disebabkan perbuatan tersebut. Hadis yang diriwayat Muslim. Okey, kisah ini berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia satu hari seorang wanita tu dengan 2 anak datang nak makan, nak minta Aisyah apa yang ada kat rumah. Kita tahu Ummul Mukminin tak ada apa barang kat rumah macam kita. Kita ni makanan kita masya-Allah, kalau yang dalam peti ais frozen food tu rasanya kalau berlaku COVID-19 punya darurat dulu, ya macam dulu rasa sebulan kita boleh hidup, 2 bulan boleh hidup lagi. Ya, punya banyaknya makan dalam freezer kita. Tetapi Rasulullah kadang-kadang dia balik, ya Aisyah apa ada di rumah, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Kita puasa, okey bang, kata Rasulullah. Kalau suami kita balik, misalnya, mah apa yang ada, kan hanya ada beras lagi dalam tu. Ya, adalah sikit, ya. Adalah sikit telur, okey, ikan bilis sikit. Mah apa ada kat rumah? Ada periuk ada. Ya, siap baling suami dia, baling kuali macam piring terbang tu, ya. Subhanallah, ini masyarakat kita. Abang, tak ada apa dalam rumah, hanya ada lagi beras sikit, ada lagi apa yang terkandung. Jangan begitu, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya ibu-ibu, berhati-hati kerana akan dipertanggungjawabkan dengan perbuatan kita. Selagi ada dalam rumah itu sedikit pun, kita gunakan, manfaatkan.
Subhanallah, saya melihat di antara masalah rentetan daripada isu-isu wanita-wanita yang asyik-asyik pergi makan kat luar dengan suami, asyik-asyik makan kat luar sampai ya dia menganggapkan apa yang ada sikit-sikit tu macam tak ada apa-apa. Berbahaya. Ya, dia tak fikir keadaan suami yang tidak stabil kadang-kadang. Ya, itu di antara perkara yang perlu kita tekankan, berhati-hati. Ya, kerana kalau mengikutkan perbuatan Rasulullah SAW itu, ya, makanan tidak semestinya satu benda yang berat. Dan yang kedua, makanan seseorang itu yang dikategorikan nafkah itu, selagi ada sehari semalam itu sekali makan, maka menepati. Tapi kita ni bukan Masya Allah suami itu dah bagi makan Masya Allah. Ibu-ibu daripada kurus dah naik debab, dah harga debab tu baju dah bertukar-tukar. Ya, masih lagi kata suami barang tak cukup, itu tak cukup. Ya, berbahaya. Ya, berbahaya. Kerana sampai ada filekan cerai, ya, melalui pengalaman kita ada yang filekan cerai. Bukan masalah apa, masalah bila suami kurang sikit je, kurang sedikit, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Ya, tak, suami tak ada duit, tak cukup duit, apa, dia filekan, dia aibkan suami di depan mahkamah. Bila sampai satu tahap, ya, mahkamah tetapkan. Bila dikatakan nafkah anak, ya, nafkah anak sampai tak bagi, suaminya bagi. Ya, bagi 800 waktu tu. Tiba-tiba dia kata, dia file kat mahkamah dengan suami tak bagi nafkah yang baik. Ya, sampai saya berhutang, ada ni bantulah apa. Lalu, berapa suami bagi? 800. Mahkamah pun buat penilaian balik. Ya, buat penilaian tengok-tengok 550 saja sudah penilaian mahkamah. Dan mahkamah tetapkan 550. Habis 800 dulu yang suami bagi, dah cancel. Alhamdulillah, ambil kan. Sebenarnya kita jangan jadi mahkamah pada diri kita. Apa-apa pergilah mengadu mahkamah, selesaikan di mahkamah untuk buat keputusan. Tapi bila kita buat keputusan dengan hawa nafsu kita, maka suami kita aibkan dengan sifat yang begitu, akhirnya kita yang aib, kita yang bersalah. Ya. Ini perkara yang kena berhati-hati. Kalau ada lagi makanan di rumah, sabarlah. Ibu-ibu sabar. Ya, sabarlah. Itu je yang saya katakan. Pada ibu-ibu ada syurga. Ya. Tapi insya-Allah kita ni semua masya-Allah ya, kaya raya. Kenyang daripada dulu apa ni badan sekeping papan, sekarang badan sebesar belanga kata orang. Baik. Ala kulli hal, ya. Rasulullah menceritakan bila wanita buat begitu, Aisyah menceritakan kepada Rasulullah. Kenapa Aisyah melihat takjub? Kerana Aisyah tidak memiliki anak. Aisyah tidak mengetahui perasaan seorang ibu yang ada seperti mana seorang ibu yang memiliki anaknya sendiri. Ya, oleh kerana itu Aisyah merasa takjub. Tetapi kalau kita menyaksikan dalam perkara tersebut, memang itulah tabiat seorang ibu yang tak sampai hati pada anaknya. Ya, bila dia makan, dia bagi satu seorang kurma tu nak makan, anak tu makan cepat, baru nak masuk, mak nak. Ibu tu dia tak mampu untuk makan. Kalau saya, ayah mungkin gigit sikit kan kalau saya. Tapi bila dengar tu dia belah dia bagi. Dan ibu tak makan apa-apa. Nampak tak apa yang Rasulullah katakan? Sesungguhnya Allah menjamin wanita itu agar dimasukkan ke dalam syurga dan dia membebaskan dirinya dari neraka disebabkan perbuatan itu. Kita menyaksikan dalam risalah seorang ibu ni berbagai-bagai. Ya, sampai ibu terpaksa menipu. Bukan menipu untuk apa? Bila kata mak lapar, okey nanti mak carikan, nak cari makan dah satu bab jika seorang ibu tu tidak ada ke keadaan dia dalam keadaan susah, ya, miskin. Saya alhamdulillah kita hidup membina sekolah ni pun kita lihat yang menangis ibu tu, saya tak mampu nak bayar yuran ustaz, saya begini. Saya kata kak, ittaqillah, takut pada Allah, jangan begitu, minta pada Allah doa. Bagi kami tak perlu itu semua. Yang penting anak tu anak berpotensi. Subhanallah. Anak berpotensi. Yang penting dia belajar. Bagi saya lah. Dia belajar. Menangis dia. Habis yuran. Jangan fikir bab yuran. Allah dah bagi bantu kami ni. Kami bantu pada anak-anak yang begini. Ya, subhanallah. Dia tak nak masukkan anak perempuan dia. Anak lelaki, saya paksakan juga. Anak perempuan dia kata, takut masalah yuran. Kita kata jangan. Allah dah bantu kami nak bantu ibu-ibu juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, penggal kemasukan baru ni dia akan hantar juga. Alhamdulillah bagi saya. Tapi nak menceritakan seorang ibu tak mampu, ya, kemuncak bila dia dah dapat makanan, dia bagi.
kepada anak-anak, makan. Mak mari makan, mak dah makan. Hanya dia belum makan. Bila anak-anak makan habis tu dia tak kisah. Tetapi bila ada sisa tu, dia akan makan sisa anak-anak. Dahsyat. Ini satu perkara yang dahsyat. Saya menyaksikan, bukan saya menyaksikan, saya membaca akhbar. Apabila seorang ibu itu, waktu kebakaran, dia peluk anaknya, dia baringkan diri dia. Yalah, kayu-kayu yang jatuh tu, dia baring anak di bawah pelukan dia. Bila habis selesai kebakaran, anak masih hidup, mak dah mati terbakar. Ini di antara satu yang dahsyat. Yang tidak dimiliki oleh melainkan seorang ibu. Tidak dimiliki oleh siapa melainkan seorang ibu. Yang mana kasih sayangnya kepada anak begitu dahsyat. Oleh kerana itu, ibu-ibu ya, yang memiliki anak, alhamdulillah didiklah mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Kita ibu-ibu akan dibawa ke dalam syurga dengan sebab anak-anak. Dan begitu ayah juga ya, yang bertanggungjawab dalam menjaga mereka, memberi nafkah, membawa mereka kepada bimbingan yang betul, insya-Allah Allah akan bagi ke dalam syurga. Ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka agama. Kita akan berbangga di akhirat kelak apabila anak-anak diajarkan Al-Quran. Mereka memakaikan mahkota yang dikatakan mahkota Al-Quran itu yang cukup cantik. Lalu dikatakan dari mana datang mahkota ini? Itu disebabkan kamu mendidik anak-anak kamu kepada Al-Quran. Ini disebabkan anak-anak kamu membaca Al-Quran, mengikut Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka ambillah mahkota istimewa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan kita dalam keadaan jahil Al-Quran. Jangan biarkan anak-anak kita jahil Al-Quran. Cukup yang lepas, tapi benakan pada masa sekarang ini. Ajar anak-anak dengan teknologi yang banyak, dengan program yang banyak, ikut ajar. Jangan biar anak-anak kita tidak ada Al-Quran dan jangan biar diri kita tidak ada Al-Quran. Kita berbicara kalam Allah. Allah akan bagi keistimewaan di akhirat kelak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam bab-bab yang begini kita ambil ya, keinsafan supaya kita membina diri kita menjadi orang yang baik, membina diri kita menjadi orang yang beriman, membina diri kita orang yang penuh kasih sayang. Sayangilah anak kita. Kita akan bersama mereka di syurga kalau mereka adalah di kalangan anak-anak yang beriman dan kita termasuk orang yang beriman. Bimbingilah mereka itu ke jalan yang mana kita nak pertemuan kita dengan mereka di dalam berkasih sayang di syurga nanti. Mak dan ayah kita jangan lupa doakan keistimewaan mereka yang telah melahirkan kita. Dalam keadaan kasih sayang mereka itu kita fahami sekarang ini. Kenapa kita dah ada anak cucu, kita akan fahami. Ya, kita kena fahami bagaimana mak bapak nampaknya keras pada ketika dahulu, tetapi semuanya untuk kebaikan kita. Doakan mereka, jadikan diri kita anak yang soleh walaupun kita dah bercucu, bercicit ini. Ya, doakan mereka berdua, ibu dan ayah kita, sebaik yang mungkin. Kerana apa? Itu di antara sifat anak yang soleh, mendoakan mak dan ayah dia selepas mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadikan diri kita orang yang terbaik. Jadikan diri kita orang yang ikhlas kepada Allah. Membentukkan diri kita, membentukkan anak-anak kita, zuriat kita dan kaum keluarga kita dan sahabat-sahabat kita menuju ke syurga bersama-sama dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan keampunan kepada kita, Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang terpilih sebagai hambanya yang soleh. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta